pada malam yang mulia ini dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Yang bahagia tuan imam kita, yang berusaha tuan Nazir, ahli kuasa Masjid Al-Khairiyah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Al-Fadhil Ustaz Ramli mungkin ada keuzuran pada malam ini. Jadi minta maaflah Zul Syahrul rasanya diminta untuk mengisi kekosongan pada ruang dan juga peluang yang kita ada ini. InsyaAllah lah kalau kita berkesempatan mana tahu Ustaz Zul sampai, kita akan serah majlis kepada Ustaz Zul ya. Jadi sementara waktu yang ada ini, marilah kita bersama-sama untuk berkongsi sedikit ilmu. Saya rasa ini lebih kepada tazkirah. Sebab apa? Sebab kita mungkin banyak perkara kita dah tahu, tetapi manusia ni tabiat dia cepat lupa. Sebab manusia ni dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nas. Nas itu adalah manusia. An-nas itu dia punya kata dasar dia adalah nasiyah. Nasiyah itu bahasa Arab yang bermaksud lupa. Jadi bila selalu lupa, eloklah kita saling ingat memperingati. Dan Islam pun sangat menganjurkan untuk kita saling ingat memperingati. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu saling memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita mestilah saling ingat mengingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita akan dapat memperkukuhkan ilmu kita, dapat mempertingkatkan kualiti ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dapat mencari bekalan dunia ini dengan sebaik mungkin supaya menjadi pahala yang membela kita sewaktu kita berada di alam akhirat esok. Mudah-mudahan kita layak untuk menjejaki pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terlintas di fikiran saya pada malam ini, apa yang saya nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan semua adalah marilah kita sama-sama memperelokkan ataupun menjadikan solat yang kita laksanakan sehari semalam itu dengan sebaik mungkin. Ulama berpesan kepada kita untuk kita mendapatkan solat yang sempurna, buat 4 perkara. Buat 4 perkara, iaitu yang pertama, apabila kita melaksanakan solat fardu, nombor 1, kita laksanakanlah dia di awal waktu. Sebab Nabi SAW pernah ditanyakan oleh para sahabat, ayul a'mal afdal, apakah sebaik-baik amalan? Nabi pernah menyatakan as-salatu fi awqatiha, melaksanakan solat itu di waktunya ataupun di awal waktu. Jadi kita segera melaksanakan solat itu apabila masuk waktunya, sehingga kan pemimpin nombor 1 ikhwan muslimin ataupun mursyidul am ikhwan muslimin, iaitu Syekh Syahid Hasan Al-Banna, beliau pernah berpesan dalam wasiat 10. Ada 10 wasiat pesanan penting yang diberikan kepada pengikut ikhwan muslimin. Nombor 1 yang diperingatkan adalah qum ila salati idza sami'ta nidaa mahma takunu zuruf. Kata Imam Hasan Al-Banna, laksanakanlah, bersegeralah melaksanakan solat apabila kamu mendengar seruan azan, walau apa pun keadaan kamu. Maksudnya dalam keadaan kita tak sibuk, memang mestilah kita kena segera untuk solat.
Tetapi andai kata kita sibuk sekalipun dengan urusan kita, dengan kerja kita, cubalah sebaik mungkin untuk kita ambil sedikit masa untuk melaksanakan solat. Baru ni saya kagum dengan suatu perlawanan kriket, ya, yang disertai oleh pasukan daripada Afghanistan. Bila masuk waktu solat, mereka boleh angkat tangan, beritahu kepada pengadil supaya berhenti sekejap untuk solat selama 5 minit. Memang mereka serta solat. Mungkin mereka dah siap-siap wuduk agaknya. Waktu masuk waktu solat tu mereka terus solat. Lepas solat mereka sambung main semula. Ini satu contoh yang sangat baguslah kalau kita dapat laksanakan. Kalau kita di pejabat contohnya, cubalah dengan sebaik mungkin kita laksanakan solat itu di awal waktu. Paling teruk ataupun paling lambat kita laksanakan solat itu, kita buatlah dalam lebih kurang masa setengah jam ke 45 minit. Itu paling lewat lah. Kalau boleh mesti di awal waktu, ya. Jangan sampai berlaku masalah barulah kita rasa alamak tak solat lagi. Contoh setengah orang perempuan kan, minta maaf lah, bukan orang perempuan sini, orang perempuan tempat lain kot, ya. Waktu masuk waktu zuhur tu, dia layan tengok cerita Korea kan. Cerita Korea dululah, macam-macam cerita kan. Sekarang ni saya tak ingat cerita apa sebab kita betul tengok TV setiap hari, ya. Jadi nak sembahyang zuhur tapi nak habis tengok cerita dulu contohnya. Jadi tiba-tiba sinetron tu habis pukul 4, masih ada waktu untuk sembahyang asar. Waktu nak wuduk pergi ambil sembahyang, tiba-tiba datang period. Setengah orang perempuan kata apa? Yahoo kan, dia kata apa? Alamak, dah period dah, tak perlu solat lah. Kan. Ada yang mazhab macam tu. Itu mazhab sendirian berhad, ya. Dalam Islam tak ada macam tu. Orang macam ni, nombor satu dia berdosa sebab dia melengahkan solat. Nombor dua, dia kena qada solat yang tak sempat dilaksanakan sewaktu period tu. Sebab apa? Sebab period itu berlaku sewaktu waktu solat tu masih ada, ya. Ataupun period tu datang selepas masuknya waktu solat yang sepatutnya dia solat, ya. Itu nombor satu, laksanakanlah solat itu di awal waktunya. Nombor dua, bila kita solat, pastikan kita solat juga secara berjamaah. Sebab jemaah ni tuan-tuan, pahala dia sangat besar berbanding dengan orang sembahyang seorang diri. Kan semua tahu, ya, hadis yang biasa disebut oleh para penceramah, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang sembahyang berjemaah itu pahalanya lebih hebat, lebih banyak, lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 kali ganda. Ibaratnya kalau sembahyang seorang dapat RM1, sembahyang berjemaah walaupun mungkin 2 orang dapat RM27. Itu besar pahala dia tuan-tuan. Saya ingat saya ada satu kisah, ya, di zaman Nabi SAW, kalau tak silap, ya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni suatu hari dia agak mungkin di balik obsession, balik daripada musafir ke mengembara, berniaga dan sebagainya. Jadi dia balik tu waktu maghrib. Jadi bila sampai di Madinah, dia terlalu penat. Jadi bila terlalu penat tu, dia tertidur. Bila tertidur, terlajak sampai isyak. Waktu isyak tu memang tak sedar lah, sebab penat kan. Biasalah kalau kita penat pun, mungkin kita pun berada dalam situasi yang sama lah. Tak sedar dah masuk waktu isyak, tak sedar Nabi dan juga para sahabat dah melaksanakan solat isyak secara berjemaah. Sudah sedar dah pukul 10 malam lah, ibarat macam tu lebih kurang, ya. Jadi bila sedar tu, alamak, aku ni tak sembahyang isyak lagi ni. Isyak dah lama dah masuk. Jadi dia pun nak solat isyak. Cuma bila nak solat isyak, dia ada problem sikit, iaitu tak ada orang nak berjemaah dengan dia. Dia tanya, dia ketuk rumah orang, sahabat ni, sahabat nak kata minta maaf lah, saya dah solat isyak dah tadi dengan Rasulullah, kenapa saya nak solat lagi? Pergi jumpa orang lain pun sama, tak dapat nak tolong juga. Akhirnya apa yang dia buat oleh Abdullah bin Umar, beliau telah sembahyang isyak sebanyak 27 kali. 27 kali. Kita sembahyang 20 rakaat tarawih pun dah rasa longgar lutut. Dia boleh sembahyang 27 kali. Kenapa? Kerana tertinggal solat isyak secara berjemaah. Malam tu tidur. Bila tidur bermimpi. Mimpi apa kata suara dalam mimpi tu? Dia kata, wahai Abdullah bin Umar, hatta kamu buat 100 rakaat sekalipun tak akan dapat menandingi solat isyak secara berjemaah yang dilakukan secara yang biasa kita faham lah, kan. Maksudnya jangan tinggal sembahyang jemaah ini. Hatta dengan kawan ke, kalau tak sempat dengan imam di masjid di surau, tak apalah, carilah kawan, carilah
siapa-siapa yang berada di sekeliling kita sampai kita dapat sembahyang berjemaah. Hatta dalam mazhab Syafi'i sekalipun, anda kata kita pergi masjid, didapati orang dah selesai sembahyang fardu, ya, dah siap wirid lagi, dah siap doa lagi, lepas tu orang dah sembahyang ba'diyah maghrib contohnya. Dalam mazhab Syafi'i mengizinkan kita mengikut imam yang solatnya berlainan dengan kita. Maksudnya kita nak solat maghrib, kawan ni nak solat ba'diyah maghrib, dibenarkan, ya, asalkan solat itu adalah solat yang mempunyai perlakuan yang sama. Yang tak bolehnya lepas maghrib tiba-tiba ada orang sembahyang jenazah, kita pun nak ikut sembahyang maghrib secara jenazah, itu tak boleh dah, sebab apa? Sebab lain dia punya perlakuan dia kan, cara solat tu berbeza. Jadi kalau dia sembahyang ba'diyah, kita sembahyang maghrib, tafadhal, tak ada masalah. Yang penting kita berjemaah, ya. Saya ingat di pengalaman ada sekali tu situasi macam tu lah, datang lewat, ya. Tapi ni berlaku di Swansea. Swansea ni dekat Wales, ya, dekat UK. Jadi kita lewat sampai masjid, kebetulan ada orang sembahyang ba'diyah tu adalah seorang Afrika, ya. Jadi kita nak ikut dia, ditolak, terus sembahyang ditolak kita, sibung macam tu. Rupa-rupanya dia mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki tak boleh orang sembahyang sunat kita nak sembahyang fardu, tak boleh. Dia mesti sama-sama solat yang sejenis lah, solat sama waktu lah. Dia tak boleh orang solat lain, solat sunat, kita solat wajib, tak boleh, ya. Mazhab Syafi'i tak ada masalah, benda tu adalah dibenarkan. Seingat saya waktu belajar di Al-Azhar, ya, saya ingat seorang syekh pernah berpesan, sembahyang jemaah ni kalau boleh usahakan, hatta kalau terpaksa upah orang sekalipun, upahlah. Kan? Maksudnya kalau terpaksa cari orang, pakcik saya bagi RM5 boleh? Boleh, nak buat apa? Tolong sembahyang jemaah dengan saya. Kan? Sampai tahap itu pun tak apa, sebab baru habis RM5, kita ada RM27 lagi, kan? RM27 di sisi Allah, wallahu alam. Sebesar mana nilainya kita pun tak tahu, tapi yang penting jagalah solat berjemaah. Sesekali nak sembahyang jemaah di rumah pun tak ada masalah, ya. Untuk ajar anak-anak kita, untuk ajar isteri sekali sembahyang, tak ada masalah, ya. Cuma kadang-kadang setengah orang lelaki hari ini dia segan nak jadi imam. Imam sembahyang zuhur asar boleh lah, maghrib isyak subuh dia tak berani. Sebab apa? Sebab kalau waktu siang hari itu biasa isteri pergi kelas mengaji, kan, suami tak benda dia buat. jadi kadang-kadang isteri lebih pandai pada suami, jadi suami segan nak jadi imam. Tak payah macam tu, tuan-tuan, ya. Kita kalau boleh biarlah sama-sama kita mengaji, ya, sama-sama kita boleh praktiskan ilmu kita. Cuma saya nak ingatkan, kalau kita nak belajar Quran, mesti ada guru, mesti ada guru. Tak boleh belajar sendiri. Setengah orang ini dia belajar Quran dengan siapa? Dengan pen. Tahu tak, ada pen boleh bercakap tu kan, usik ayat ni bunyi, ya, macam tu. Bukan setakat bunyi ayat tu, boleh pilih pula, ni Syekh Sudais, ini Syekh Syuraib, ini Syekh Masyari Rashid, macam-macam syekh jumpa. Jadi canggih lah, Cuma saya nak beritahu, yang pernah saya dengar sendiri dengan telinga saya, bila belajar cara macam tu, betul dia cuba ikut ataupun dia cuba tiru apa yang dibaca oleh syekh tu, tetapi kadang-kadang bacaan dia tak betul, bacaan dia salah. Jadi pen tu dia tak boleh tegur, dia tak boleh tegur, oi salah tu, dia tak boleh baca tu. Yang dia boleh baca je. Yang boleh tegur kena siapa? Inilah kena ada guru, ya, ada guru Quran. Dan lebih cantik lagi kalau guru kita tu dia ada bersanad lagi. Maksudnya dia belajar dengan seorang guru dia ada belajar lagi dengan guru yang lain. Guru tu pun ada belajar guru dan guru, akhirnya sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, sahabat Rasulullah, sampai kepada Jibril alaihissalam. Maksudnya kalau paling canggih, dapatkan seorang guru yang ada sanad, dan kalau boleh juga khatam Quran depan guru itu, supaya kita pun mendapat sanad sama. Maksudnya kita membaca Al-Quran sama seperti mula-mula Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu wahyu diturunkan. Kalau boleh biar sampai tahap itu, kan? Bukan kita nak menidakkan guru-guru doa yang kafar, tak, ya. Tapi kalau boleh carilah guru-guru yang ada kelebihan seperti ini. InsyaAllah, orang kata apa, dari sudut kualiti bacaan kita, terutama tajwid, makhrajnya dapat kita perelokkan dengan sebaik mungkin lah, mengikut kemampuan yang kita ada lah, insyaAllah. Itu nombor 2, maksudnya kita mesti melaksanakan solat itu secara berjemaah. Nombor 3, ini pun penting juga, untuk kita laksanakan solat, pastikan kita laksanakan solat itu di rumah-rumah Allah. Yang paling cantik sekali adalah di masjid lah. Orang Arab kalau masjid macam Masjid Al-Khairiyah ni, dia tak sebut masjid, dia sebut jami'. Jami', sebab tu dipanggil Jami' Al-Azhar, Jami' Husain, Jami' apa lagi, maksudnya masjid yang digunakan untuk
menghimpunkan orang untuk solat Jumaat. Kalau surau tu dipanggil apa? Ini saya terkejut ni, rupanya surau tu dipanggil masjid pula dah. Kita panggil musolla lah, apalah kan, rupanya tak. Kalau surau, kalau Al-Iman fasa 7 tu dipanggil masjid. Kan dipanggil masjid. Jadi walaupun namanya masjid, tetapi tak boleh dilaksanakan solat Jumaat kecuali dapat tauliah ataupun kelulusan daripada pihak berkuasa agama lah, sebab sekarang ni dah ada surau Jumaat kan. Jadi tak kira buat di masjid macam Al-Khairiyah ke, buat di surau-surau ke, yang penting dilaksanakan solat berjemaah itu di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang-kadang kita dekat rumah ada ruang kita sendiri nak sembahyang, sembahyang di rumah kita. Kadang-kadang tu cantik, ada tabir, ada macam dinding yang berukir cantik tu kan. Alhamdulillah lah, cantik lah. Tapi saya nak beritahu bagaimana untuk orang lelaki tidak afdal kita sembahyang di rumah, ya. Tetapi yang afdal sembahyang rumah ada juga yang disebut sebagai sembahyang sunat, ya. Sebab Nabi SAW juga pernah mengatakan bahawa sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Solatlah kamu wahai sekalian manusia di rumah-rumah kamu, kerana sesungguhnya sebaik-baik solat, seutama-utama solat adalah solat yang dilakukan di rumah masing-masing. Ya, tapi orang baca hadis sampai setakat ni je. Ujung tu ada sikit lagi, illal maktubah, kecuali sembahyang fardu. Yang fardu kena pakat pergi masjid, pakat pergi surau. Sebab sembahyang berjemaah ini adalah syiar, ya. Ini masalahnya kita ni bagus dah nak sembahyang, tapi sembahyang di rumah aje. Kadang-kadang tu timbul ajaran sesat pula dah. Kan? Bukan ajaran sesat, ajaran pandai-pandai sendiri. Dia tahu rupanya dalam fiqh mengatakan bahawa andai kata berlaku hujan lebat yang sangat lebat, boleh sembahyang jamak. Betul tuan-tuan? Tak nafikan. Dalam kitab mazhab fikih Syafi'i sekalipun, memang antara sebab dibolehkan sembahyang jamak ini adalah bila berlaku hujan yang lebat, tetapi dengan beberapa syarat. Nombor satu, mesti dah dilakukan pada masa yang pertama. Katakan maghrib tadi lah, sekarang ni hujan lebat semua, jadi kita dibenarkan untuk solat maghrib dan isyak secara jamak tanpa dikosarkan, tanpa kosar. Jangan kosar pula, kosar kan tak sah pula, sebab kosar hanya untuk masalah semasa bermusafir. Adapun untuk situasi hujan tadi, untuk jamak boleh, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti solat jamak itu dilakukan di masjid, di rumah-rumah Allah, barulah sah. Ni setengah orang kita dia mandai pula. Dia kata apa? Hujan lebat lah maghrib ni, dia sembahyang jamak. Kat mana? Dekat rumah masing-masing kan. Ini pun ajaran sesat juga, jadi tak boleh. Dia nak sembahyang jamak di sini, di masjid, di rumah-rumah Allah, barulah sembahyang jamak itu adalah sah hukumnya, ya. Jadi kena sembahyang jemaah itu mesti dah dilaksanakan di rumah, di masjid, di surau ke. Sebab apa? Sebab itu adalah syiar Islam. Syiar Islam yang mana kalau kita pakat tak pergi masjid, tak pergi surau, tak nampak keindahan Islam, tak nampak mana orang Islam, ya. Tapi anda kata bila masuk waktu solat semua berduya-duya pergi masjid contohnya, ya, maka orang bukan Islam pun akan rasa kagum. Wah, ya, walaupun subuh-subuh gelap, waktu sedap tidur, orang Islam sanggup bangun untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang bukan Islam pun akan rasa tertarik dengan kita, ya. Dan awas, anda kata solat jemaah ini langsung tak dilaksanakan di masjid, di surau, di satu-satu qaryah atau kampung contohnya, maka kita kena ingat Nabi juga pernah memberi amaran bahawa kampung tersebut akan dikuasai oleh syaitan, ya. Kampung ke penduduk kampung dekat situ akan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Tak kira lah dipengaruhi itu disebabkan berlaku banyak histeria ke, masuk jin ke, itu memang dah sekian dah. Tapi ni hak jenis payah nak terima nasihat, payah nak terima teguran, payah nak terima tunjuk ajar. Ini pun mungkin kerana syaitan dah tutup habis kita punya panca indera, menyebabkan kita dah semakin jauh daripada agama. Orang ini disebut sebagai orang yang berhati keras, ya. Orang yang berhati keras ni susah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab siapa pun ajar, ya, ataupun macam mana cara mengajar sekalipun payah nak terima, nak masuk orang macam ni. Sebab apa? Sebab hati dah tertutup untuk menerima hidayah. Ni na'udzubillah, jangan berlaku pada kita, sebab kita ini tak boleh begitu, ya. Kita ni memang sentiasa perlu diajar, diberikan teguran, nasihat, supaya apa? Supaya kita dapat memperelokkan diri kita, ya. Dan yang keempatnya, sedang elok dalam isyak ni,
InsyaAllah pada kelima 4 minit lagi saya doa ya. Yang keempatnya, bila kita melaksanakan solat, janganlah hanya berpada untuk sembahyang fardu sahaja. Usahakanlah tuan-tuan untuk kita laksanakan juga solat sunat ataupun yang disebut sebagai solat nawafil ataupun solat rawatib ya. Orang Melayu kita sebut solat qabliyah ba'diyah ya. Jadi sebab apa? Kerana dua perkara tuan-tuan. Nombor satu adalah untuk kita mendapatkan apa yang disebut sebagai kesempurnaan solat. Sebab kita umat akhir zaman ni, satu perkara yang tak dapat kita nafikan, solat fardu kita sangat-sangat banyak kekurangannya, dengan tak khusyuknya, dengan kadang-kadang terlupa rakaatnya, kadang-kadang buat dalam keadaan tak sempurna ya. Jadi macam mana nak bagi dia sempurna semula? Maksudnya dilaksanakan juga solat sunat ya, solat sunat. Dan solat sunat ni tuan-tuan, kalau sempat buatlah di rumah. Sebab macam hadis yang kita sebutkan tadi, solat sunat elok dibuat di rumah, tak kira lah solat qiyamul lail ke, solat duha ke, hatta qabliyah ba'diyah pun kalau boleh buat di rumah, buatlah di rumah. Tapi kalau tak sempat, tak apalah, buatlah di masjid pun tak ada masalah Tapi yang penting solat sunat ni janganlah kita abaikan. Itu nombor satu. Nombor duanya, kenapa penting solat sunat ni kepada kita, adalah kerana untuk kita mendapatkan ekstra pahala tambahan ataupun kelebihan yang tak ada pada orang yang tak sembahyang sunat, yang disebut sebagai kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan sembahyang sunat, kata Allah Taala dalam hadis qudsi, sehinggalah aku mencintainya. Maksudnya bila kita buat sembahyang sunat, Allah Taala akan cinta kepada kita. Dan bila Allah Taala cinta kepada kita, apabila dia melihat dengan pandanganku, apabila dia mendengar dengan pendengaranku, apabila dia bercakap dengan percakapanku, apabila dia tangannya bertindak sesuatu, itu adalah tindakan aku, dan apabila ia melangkah, itu adalah langkahanku. Maksudnya diri kita ni sepanjang masa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini satu perkara yang sangat mahal. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, anda kata kami laksanakan ibadat yang wajib sahaja dalam hidup kami ini, adakah kami layak untuk masuk syurga?" Nabi mengatakan, "Ya." Memang betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hanya sekadar sembahyang fardu sahaja sampai bulan puasa sekarang, puasa pula ni dah tak sampai satu hari dekat nak masuk Ramadan kan, puasa wajib je, sunat langsung satu sen pun tak buat. Lepas tu sampai masa bayar zakat, cukup nisab bayar pun zakat yang wajib tanpa keluar yang sunat-sunat untuk sedekah dan sebagainya. Waktu haji kita pun pergi haji sekali je tanpa buat haji sunat, umrah pun tak ada contohnya. Layak tak masuk syurga? Layak, tak ada masalah. Cuma masalahnya bila kita masuk syurga, yang ni yang disebut oleh Allah Taala ya. Tuan-tuan, saya tak ingat surahnya secara spesifik, tapi dalam juzuk yang ke-29 Allah Ta'ala pernah menerangkan, menceritakan tentang satu golongan daripada ahli syurga yang rasa terkilan masuk syurga. Pelik dengar kan, terkilan masuk syurga. Kita kalau kita seronok lah, Yahoo lah kita kan, sebab dapat masuk syurga ya? Tempat yang hebat di sisi Allah kan. Bagi saya seminit nak habis ni. Jadi ini satu perkara yang agak pelik. Apa saya terkilan pula masuk syurga? Rupa-rupanya bila kita masuk syurga dengan amalan wajib, maksudnya betul hanya layak masuk syurga, tetapi dari sudut hiasan syurga, keindahan syurga, ataupun kita panggil aksesori lah ya. Banyaknya dah suruh berhenti ya. Sekejap bagi saya masa sikit ya, setengah minit lagi ya. Okay. Hiasan syurga tak dapat tuan-tuan. Kenapa? Kerana tak ada amalan sunat. Jadi sebab itu amalan sunat ni kena buat. Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang menjaga 12 rakaat sembahyang sunat sehari semalam, Allah Ta'ala bagi kepada dia satu mahliga dalam syurga. 12 rakaat, ingat tuan-tuan, perempuan, 12 rakaat sembahyang sunat sehari semalam. Kita biasa buat apa? Qabliyah subuh, qabliyah zuhur 2, qabliyah al-ba'diyah zuhur 2, qabliyah asar 2 lagi, qabliyah maghrib lagi 2, ba'diyah maghrib 2 ya, qabliyah isyak 2, apa lagi, ba'diyah isyak pun 2. Jadi ada 16, masya-Allah ya. Ini pun dah cukup baiklah. Tapi mungkin setengah orang dia tak sempat kan. Walaupun tak sempat,
laksanakanlah juga, usahakanlah supaya dalam satu hari semalam tu dapat 12 rakaat sembahyang sunat. Tak kiralah sembahyang sunat duha ke, sembahyang sunat tahajud ke, isyraq ke, taubat ke, yang penting sehari semalam dapat 12 rakaat. Mudah-mudahan kita mendapat janji Nabi SAW, iaitu dapat mahligai yang indah dalam syurga dan akhirat kelak, insya-Allah. Sekali itulah tazkirah kita, coloteh saya lah kot pada malam ini. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.